Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam. Belah. Boleh Ustaz? Minta maaf kalau hari ni syarahan tu tak apa memuaskan sebab saya kurang sihat. Tak doakan kesihatan, tapi insyaAllah boleh teruskan. نبدأ لقاءنا في هذا الصباح المبارك، في هذا اليوم المبارك، وفي هذه الساعة المباركة بقراءة أم الكتاب 7 المثاني. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Paparan skrin boleh lihat aja lah. Jelas Ustaz. Jelas. Syukran. Jadi sebelum saya mula, ada beberapa soalan berkaitan huraian kemarin yang mungkin ada yang masih kabur atau belum jelas. Jika tak ada, insyaAllah kita akan teruskan dengan break kelima. Saya ulang sedikit ya, break keempat sebenarnya, supaya konteks itu kita dapat balik di mana kita kemarin. Kemarin kita sedang akhir sekali kita membincangkan tentang bait yang keempat, iaitu Imam Busiri mengatakan ayahsabu as-sabbu anna al-hubba munkatimun ma baina munsajimi minhu mutarwim, kan? InsyaAllah kita akan mula dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ألهمنا الرشد ويسر لنا أمورنا وافتح علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Jadi Imam Busiri pada bait yang keempat ini menggertak jiwa dia sendiri yang pada awalnya ingin menyembunyikan hakikat bahawa dia memang merindukan Madinah. Tetapi dirinya yang satu lagi itu, ini monolog dalaman antara Imam Busiri dan jiwanya. Tapi dirinya yang lagi satu yang batin itu bagaikan tak mau mengaku ataupun berterus terang. Kemudian diri yang satu lagi Imam Busiri yang datang sebagai lagak seorang penasihat yang ingin menasihati dirinya agar tidak terlalu dibawa cinta, nanti akan memudaratkan diri sendiri. Dirinya yang satu tu kata ayahsabu as-sabbu anna al-hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Adakah seorang pencinta ataupun perindu, sab ni bukan pencinta lagi, dia dah perindu, asyik dah. Anna al-hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi, ay ma baina dam'in minhu wa qalbin, ma baina dam'in minhu, munsajimin sa'ilin, mengalir, munsalin ataupun jarin, ini semua mufradat. Minhu ay yakunu hadha ad-dam' ay matani mubtadi'an min as-sabbi nafsihi, daripada dia, wa muttarimi ay wa qalbin muhtariq binaril mahabbah, muktawi binaril mahabbah. هذا يعني هاتان العلامتان البارزتان, dua tanda yang jelas ni susah biasanya. Dia biasanya yafdah, membongkarkan bahawa seseorang itu sedang mengalami penyakit cinta, demam cinta, ataupun ialah kita kata lara cinta. Okey. Kemudian Imam Busiri meneruskan, Imam Busiri gertak lagi, kuatkan lagi hujah dia dengan memberikan satu
kita kata sebagai hujah, iaitu Imam Sudi kata laulal hawa, jikalau tanpa cinta, kalau tanpa ada asmara, laulal hawa, al hawa ni cinta, asmara, laf, lam turiq dam'an ala talalin, nescaya engkau turiq, tidaklah engkau turiq. Turiq asal pada fi'il araqa yuriqu iraqatan, fahuwa muriqun wa dhaka muraqun. Al-iraqatu ialah perbuatan menumpahkan. Araqa, araqa Muhammadun al-ma'a, Muhammad menumpahkan air, menuang air. Sabbal ma'a. Araqa, ataupun kalau ada satu jenis fi'il lagi yang agak kuno sedikit, agak arkaik dalam bahasa Arab ni, dia panggil haraqa yuhariqu. Haraqa yuhariqu, fahuwa muhariqun wa dhaka muharaqun. Sama aja maksudnya. Qala Imru'ul Qais, wa inna shifai abratun muharaqatun. Sesungguhnya kawan-kawan aku larang aku menangis, tapi sesungguhnya penyembuh aku ialah air mata yang dituangkan juga. Dia kata, wa inna shifai abratun muharaqatun. Ini araqa ni daripada perkataan. Laulal hawa, lau tu kalau nak bincang secara satu-satunya lau tu maksudnya tidak, jika ataupun kalau. La tidak nafi. Al-hawa cinta, jadi satu khabar tu, mawjudun. Kalaulah tidak cinta itu wujud. Saya macam tu maksudnya. Lam turiq dam'an ala talalin, tidaklah engkau menumpahkan air mata. Menumpahkan air mata atas apa? Ala, atas talal. At-talalu fi lughatil Arab. Dalam bahasa Arab, at-talal ni maksud dia at-talalu, talalani, atlalun wa tululun. Jamak dia atlal boleh, jamak tulul boleh. Bentar ya. At-talal bermakna, kalau kita kata talal sesebuah rumah itu, at-talal ni kalau dalam bahasa Arab maksudnya ialah kesan-kesan yang masih ada dan masih jelas lagi terlihat, yang masih berdiri teguh daripada kesan-kesan rumah lama. Misalnya orang Arab dulu bila dia hidup di padang pasir atau di mana-mana lah di tanah Arab, mereka pernah hidup di dalam satu rumah tu. Kemudian orang-orang dan ahli rumah tu telah berpindah. Lama dah berpindah, hujan panas, hujan panas, hujan panas, dan rumah tu ada yang dah roboh tu semua kan. Jadi kawat apa ni, kesan-kesan yang masih tegak tu, masih kayu dia tu, batu dia yang masih berdiri, yang berdiri elok lagi. Bukan yang dah diratakan ke tanah. Yang masih berdiri lagi, kita nampak ini kesan rumah lama. Ma syakhasa min athari diyar. Syakhas tu yang masih ada syakhs dia, ada nampak kelibat bentuk dia. Itu kita panggil talal. Dan orang Arab ni pada zaman jahiliyah, mula pada zaman jahiliyah, mereka ada satu adat, iaitu adat mereka ialah bila bermusafir, musafir terlihat ada talal di sekeliling lah. Okay, ada sini ada kesan rumah sekian, sini ada kesan rumah sekian. Mereka pun lalu ingatlah bahawa oh, di rumah ni dulu kekasih aku sekian orang ni pernah tinggal di situ. Jadi bila kita teringat rumah tu, kita akan teringat pula segala memori kan, segala kenangan indah, manis, segala kasih sayang cinta yang pernah ada di situ, segala kehangatannya, emosi yang pernah tufulah waktu kecil yang pernah ada di situ.
Lalu orang Arab biasanya dia tak akan tinggal benda tu. Dia akan berhentikan dulu binatangnya untuk menangis. Menangis, tumpahkan air di atas tolal. Tumpahkan air mata. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahawa itulah tanda emosi yang kuat ataupun kesetiaan yang biasanya orang Arab ni ada terhadap kekasih-kekasih mereka walaupun kekasih mereka itu telah pergi. Orang Arab ni satu bangsa yang menghargai emosi. Dia pun tak malu dalam menangis kerana zikril watan ataupun al-hanin ilal watan, rindu negara, tanah air, ataupun rindu kepada al-ahbab, orang kasih ini. Mereka tak malu. Mereka tak apa lah menangis ni. Tak malu. Mereka yura'i syu'ur, menghargai perasaan. Biasanya orang-orang yang menangis, yang al-buka' alal athla ni, menangis di puing-puing rumah yang dah hancur tu, kesan-kesan rumah lama tu, biasanya orang-orang yang ada cinta yang kuat dalam hati. Orang-orang yang ada ikatan kesetiaan yang hebat terhadap kekasih. Terhadap al-ahbab wal ashab. Imam Busiri umpamakan, dia kata diri dia ni kalaulah tidak ada cinta kepada Madinah Al-Munawwarah, saya aku tak lihat menangis sekarang ni. Tapi sekarang ni anta turiqud dam'a 'ala at-talal. Turiq bisyiddah. Tabki wa tabki, menangis. Ini kenapa? Ini mesti ada udang sebalik batu. Ini mesti al-hawa, yani al-mahabbah, al-syaghaf, al-syauq, as-sababah. Kalau kata as-sab tadi tu rindu kan. Kerinduan dia panggil as-sababah. Kalau jumpa banyak dalam syair Arab dia panggil as-sababah. As-sababah ni dia macam, pernah tak kalau kita misalnya ada ayah atau mak kita meninggal kan. La qadarullah, tapi kalau ada ataupun nenek moyang kita main satu ketika tu kita rasa macam tajam sangat, dihiris sembilu. Emosi tu betul-betul menikam. Riqqatus syauq tu, itu dia panggil as-sababah. Orang yang selalu ada sifat macam tu, as-sab dia panggil. Tadilah ayahsabu as-sab anna al-hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Musri kata laula al-hawa lam turiq dam'an ala talalin wala ariqta. Jadi araqa yuriqu. Ini bukan araqa, ini ariqa, ya araqu. Araqan. Okey, araqan. Al-araq, al-araq. Al-araq ni sama je maksud dengan as-sahar. As-sahar, jaga malam. Bersengkang mata, bergadang. Man talaba al-ula sahira al-layali. Ariqa ya araqu araqan. Wala ariqta li dhikri al-bani wal-alami. Kalau kerana bukan cinta juga, mesti engkau boleh tidur lah. Tapi sekarang ni engkau tak boleh tidur. Malam-malam tu yura'il nujum, melihat langit, melihat bulan, melihat bintang. Orang lain tidur. Tapi engkau yang hati yang tak tenang ni, orang yang pecinta ni, orang yang asyik ni, hati dia tak tenang. Kalau kita nak tidur ni, kita biasanya kalau orang tu nak tidur dengan nyenyak, dia kena khalil zihn, khalil bal. Dia tak boleh risau, dia tak boleh misalnya sedih, ataupun dia tak boleh teringatkan seseorang dengan terlalu teringat, homesick ke apa kan. Kalau teringat, biasanya dia tak boleh tidur, dia akan araq. Kerana tidak langkah ariqta li zikril bani wal alami. Li itu li sababiyah, kerana mengingati zikr al-ban wal alam. Al-ban ni satu pohon yang harum, dia ada bau dia harum, yang banyak terdapat di Madinah Munawwarah. Di sekitar, di hampir kawasan Madinah tu pohon al-ban. Pohon al-ban ni masyhur juga dalam syair Arab, banyak dijumpa al-ban. Wal alam. Al-alam di sini ialah
gunung. Satu gunung yang ada di tanah Arab yang dekat dengan kawasan Madinah Munawwarah juga. Jadi Imam Busiri tak beritahu lagi. Dia tak beritahu pada Madinah Munawwarah secara sarahatan. Dia sebut lagi kinayat anha. Dia sebut Alban, Al-Alam, Kathimah, Idham, Dhi Salam. Tapi orang yang tahu dia akan terasa. Orang yang memang kenal Madinah, orang yang rindu Madinah, dia akan terasa apabila dia akan emosi dia terjentik, tergamit apabila disebut segala ma'alim ni, sebut segala tempat-tempat yang dia familiar ni, Al-Ban wal Alam. Ini mesti kerana cinta. Kalau tak kerana cinta, kau tak menangis dan kau boleh tidur malam dengan okey, dengan selamat, dengan nyenyak. Okey. Kemudian Muslim kata, فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ. Maka lalu bagaimanakah فَكَيْفَ تُنْكِرُ, daripada ankara, yunkiru inkaran, mengingkari, menafikan, menolak, menidakkan. Kau tidakkan lagi cinta, hubban. Dia kata diri dia yang satu lagi dia kata aku tak cinta. Ya fa kaifa tunkiru hubban? Macam mana engkau boleh mengingkari lagi, menidakkan lagi cinta dengan engkau mengatakan tak, aku tak cinta pun. Sedangkan segala tanda-tanda orang yang ada cinta ada pada engkau. Ba'dama, setelah mana syahidat bihi, menyaksikan akan perkara tersebut, akan sifat tersebut, sifat cinta tu, jadi bihi itu kembali kepada al-hub, syahidat bil hubbi. Ini ada sesuatu yang telah bersaksi bahawa engkau ada bihi tu, ada cinta tu. Syahida bi kadza kadza. Contohlah kita syahidtu ala fulan bisariqah. Aku bersaksi bahawa dia ni mencuri. Kalau kita nak kata kita bersaksi seseorang tu, kita kata ala dia. Tapi perbuatan dia tu kita kata bi apa-apa lah. Syahidtu ala Muhammadin bisariqah atau bi macam-macam apa-apa. Setelah mana syahidat bihi bil hubbi alaika, yani against you, terhadap engkau, siapa yang bersaksi bahawa engkau ada cinta tu, yang dia kata saya bersaksi bahawa dia ada benda ni. Siapa dia? Udulud dam'i wassaqami. Saksi-saksi adil ni, bukan saksi-saksi yang palsu. Tak, saksi-saksi yang adil. Udul di sini jamak kepada al-adlu. Al-adlani al-udul. Siapa? Udulud dam', air mata yang adil. Wassaqam, saqam ni gering, sakit, badan tak terurus, saqam, derita, lara, siksa. Semua keadaan ini menjadi saksi bahawa engkau ini seorang asyik, seorang muhib, seorang sab, seorang mushtaq. Fakaifa tunkiru hubban ba'da kulli hadha? Macam mana engkau boleh ingkar lagi setelah semua ni dah jelas? Wuduh syams. Okey. Sekejap saya baca sikit lah. Di sini ada nota sikit yang saya tulis dalam buku lah. Pohon alban ialah sejenis pohon yang harum, mempunyai dahan yang lembut dan banyak terdapat di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Madinah, sehingga ia menjadi sebuah kiasan masyhur yang digunakan oleh para penyair, khususnya para penyair yang memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ingin mengisyaratkan kepada kota Madinah itu sendiri. Mereka akan sebutlah alban secara kiasan. Teringat Alban ke tu, teringat Kathimah ke tu, para penyair dia akan jentik orang yang mengasyiki Al-Madinah Al-Munawwarah dengan kiasan-kiasan sedemikian. Dia tak sebutlah orang macam orang biasa. Sebut soreh ni orang yang tak pandai. Orang tak kreatif.
Sedemikianlah juga gunung Al-Alam, sebuah gunung yang sudah sinonim dengan kota Madinah. Demikianlah Al-Imam Busiri sengaja menderetkan penyebutan nama-nama seperti Zi Salam, Kazimah, Gunung Idham, Pohon Alban dan Gunung Al-Alam yang amat merancakkan lagi kerinduan dirinya yang ingin cuba menyembunyikan cerita tersebut supaya ia tidak dapat menanggungnya lagi lalu berterus terang saja. Dan kita lihat bait seterusnya. Okay. Kemudian Musiri kata wa athbata al-wajdu khattai 'abratin wa dhanan مثل البهار على خديك والعنم. Bukan setakat udulud dam'i was-saqam, ad-dam air mata dan gering badan sakit ni telah menyaksikan, bersaksi bahawa engkau ada cinta. Ada satu lagi, al-wajdu pula. Al-wajdu ni kita rasa, bila kita rasa misalnya kita berpisah dengan kasih, ya. Ada apa-apa? Itu dekat sini. Apa makna Ya. udul secara nahawinya udul? Adakah dia Apa makna menyimpang? Ya. Saya kata dia jamak, dia bukan udul yang, udul di sini bukan udul yang masdar kepada adala an kadza wa kadza ya'dil. Itu maksudnya menyimpang. Di sini jamak kepada al-adl, maksudnya keadilan ataupun yang adil. Okey. Hadza rajulun adlun. Ini seorang lelaki yang adil. Haula'i rijalun udul. Dalam satu hadis tu yahmilu hadzal ilm atau hadzal din min kulli khalafin udul. Adalah hadis udul, ini orang-orang yang adil. Udulud dam'i was-saqami, saksi-saksi adil, iaitu ad-dam' was-saqam. Jelas ha? Okey, maklum Ustaz. Jadi dia tak masuk menyimpang di sini. Itu kita panggil, itu kena beri tanbih sikit, walaupun lafaznya sama udul, tapi di sini udul jamak kepada al-adlu. Kalau udul yang menyimpang tu dia bukan jamak, dia memang masdar kepada adala an kadza wa kadza ya'dilu anhu. Menyimpang itu pun maksudnya. Macam mana kita nak tahu yang mana satu? Kita tengok konteks lah. Yuhaddidu siyaq ma'na al-kalimah. Ini kaedah umum lah, bahawa konteks dia akan menentukan makna kalimah. Sebab kalau kita perhatikan dalam setiap perkataan yang kita jumpa dalam burdah ni ataupun dalam qasidah-qasidah lain, setiap perkataan mesti ada lebih dari satu makna. Misalnya asbata ada makna lain, al-wajdu pun ada makna lain, khat ada makna lain. Tapi macam mana kita boleh tahu? Itulah asbata di sini makna dia adalah menetapkan, sebab konteks, sebab dia make sense dengan konteks. Tak apa. Okay, saya teruskan. Bukan setakat itu saja. Al-wajdu ni kerinduan yang kita rasakan apabila kita berpisah dengan seorang yang kita hargai. Apabila kita, misalnya kita ada seorang kekasih ke ataupun guru kita terpaksa berpisah dengan dia. Maka waktu itu kita akan rindu sangat-sangat dengan kasih kita tu, dengan guru kita tu. Maka perasaan sedemikian dipanggil al-wajdu. Al-wajdu ni dia kata wajada juga. Wajada ni maksudnya aku dapati perasaan tu ada dalam diri aku setelah aku berpisah dengan guru tu. Daripada wajada ni mendapati. Tapi aku tak tahu perasaan tu apa. Betul. Orang Arab bubuh je kata al-wajdu. Ataupun al-wijdan satu lagi. Wijdan ni deria, merasakan deria batin yang kita boleh rasa perasaan sedih tu. Wijdan tu nak. Perasaan kan. Al-wajdu ni rawan ataupun nestapa ataupun sedih ataupun duka. Dia lagi. Lebih kurang lah. Al-huznu ala firaq ataupun syauq. Ni semua al-wajd. Kalau al-wujdu maksud dia lain. Al-wujdu bil-dhamm. Wow. Al-wujdu maksudnya kekayaan. Orang yang ada harta. Lain pula maksudnya walaupun asal itu perkataan wajada ada mendapati kan. Al-wujdu mendapati harta, yakni kekayaan. Al-wajdu ini perasaan yang kita dapati dalam hati kita setelah kita berpisah. Kita merindui seorang. Al-wajdu. Al-wajdu memang sedih yang macam tu, bukan sedih sebab sedih sebab apa, kita beli roti canai terjatuh,
Di tengah jalan kita pun Allah sedih. Bukan, ini wajdu ni sedih yang betul, sedih terhadap kekasih. Panggil al-wajdu. Boleh guna dalam kalau nak buat ayat-ayat cinta atau puisi, syair puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna perkataan al-wajdu. Al-wajdu pula telah mensabitkan dua khat, yakni dua garis. Dua garis, khat tu maksudnya garis asal dia. Dua garis di pipi ni. Maksudnya di pipi lah. Dua garis apa? Dua garis air mata. Abrah. Al-abrah jamak ada al-abarat. Maksudnya ad-dam'ah. Jamak ada dama'at. Air mata. Setitis air mata. Kalau al-ibrah dengan ain kasrah, maksud dia ialah ibrah. Apa ni? Iktibar, pedoman, peringatan. Tetapi ini fathah. Bila fathah maksud dia lain. Maksud dia al-abrah air mata. Sebentar. Okey. Kemudian al-wajdu telah menyebabkan, mensabitkan, mewujudkan secara tetap di pipi engkau ni ada dua garisan air mata. Itu maksud dia bila orang Arab ataupun siapa-siapa lah, bila selalu menangis, kita akan dapati sampai ada dua garis, dua garis merah ataupun hitam di pipi dia, kerana ini hadza rajul yani baka, banyak sangat menangis. Ada diceritakan bahawa al-Imam Zainul Abidin, Ali Zainul Abidin hakadha, yani mawjud fi wajhihi, ada di wajah dia dua garis tangis sebab dia seorang yang sangat banyak menangis, baka fil layali. Kerana ada baka kerana khasyatillah, ada baka kerana rindu. Ini baka kerana rindu, al-buka, menangis kerana rindu. Kemudian dia al-wajdu sabitkan apa lagi dekat badan engkau? Ad-dana. Ad-dana ataupun kalau nakirah dia dhanan, begitu, kena ada tanwin lah. Dhanan kan, macam rajulun, rajulun, dhana, dhanan. Tapi bila ada alif lam hilanglah tanwin tu. Ar-rajulu, ad-dhana, dia tak sebut lagi ad-dhanan. Ad-dhana ni kita kata sama dengan, lebih kurang maksud dengan as-saqam, maksud dia derita, penderitaan. Wajid juga telah menyebabkan badan kau ni telah mensabitkan ad-dhana, penderitaan kepada badan kau. Di sini dia sebut mislal bahari ala khaddaika wal anami. Mislal bahar tu berkaitan dengan apa ni, berkaitan dengan dhana. Yani dhanan mislal bahar. Okay. So, bahar ni satu pokok yang agak kekuningan lah. Okay. Pokok yang agak kekuningan yang Imam Busiri ingin mengumpamakan kalau orang tu dia tak terurus ataupun terlalu sakit derita badan dia menjadi kekuningan kerana cinta, kerana dibelasah cinta ni. Dhanan misal bahar. Yang air mata tadi apa, dua garisan air mata tu ala khaddaik al-anam wal anam. Jadi dia ada sedikit sedikit susunan yang agak terbalik lah. Asal mungkin kita boleh kata ayat dia macam ni. Wa athbata al-wajdu khattai abratin ala khaddaiki kal-anami ataupun misal al-anami wa dhanan misal al-bahar. Gitu asal susunan dia. Tapi Imam Busiri sebab dia perlu untuk qafiyah itu, rima akhir dia perlu jadikan mim juga. So dia kena letak al-anam di akhir, jadi susunannya agak terbalik. Tapi boleh difahami. Dhanan misal al-bahar, ke apa ni? Jerih ataupun dia derita di badan engkau, seperti badan engkau jadi macam pokok bahar, pokok yang agak kala kuning dan ranting dia nipis-nipis. Kurus. Kemudian ala khaddaika wal anami ini berkaitan dengan khattai abrah, dua garisan air mata di atas dua pipi engkau. Al-anam, al-anam ni dia kala merah. Dia kala merah. Sekejap saya cuba paparkan satu gambar ni lah, gambar pohon al-anam.
Al-anam ni tak ada dalam budaya kita, tapi ada dalam budaya Arab. Betul? Maaf, tak keluar pula. Tak apalah. Nanti saya akan hantar pokok. Tapi tak apa, cuba tulis di Google Syajaratul Anam. Dia pokok tu dia punya bunga dah. Di hujung bunga dia tu kala hijau. Kemudian keluar di bawah ni, di pucuk-pucuk yang di bawah ni di kala merah. Biasanya Al-Anam ni dia kala merah. Orang Arab orang umpamakan jari-jari perempuan yang pakai inai. Itu pun orang umpamakan macam anam juga. Di sini Imam Busiri nak umpamakan merahnya garis, garis sedih, garis tangisan tu macam Al-Anam. Itu pun boleh juga kalau merah. Kemudian setelah Imam Busiri datangkan segala bukti-bukti ni, diri dia rasa macam aku tak boleh nak tipu lah. Memang kuat sangat bukti dia tu. So batin Imam Busiri tu pun mengaku. Berterus terang. Dia kata, Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani. Ya betul tu. Na'am. Sara, asal ada perkataan sara yasri, maksudnya berjalan. Asal dia berjalan malam. As-sayru laylan. Itu maksud sara. Sara yasri suran. Jalan malam. Jalan malam dipanggil as-sura. As-sura jalan malam. Kalau menyebabkan sesuatu ataupun seseorang itu berjalan pada waktu malam, memperjalankan pada waktu malam, dipanggil asra. Tambah hamzah jadi ta'diyah, tambah jadi fi'il muta'addi. Asra yusri. Tapi ini sara maksudnya berjalan pada waktu malam. Naam. Sara telah berjalan, telah datang pada waktu malam oleh siapa? Siapa yang sara? Apa yang sara tu? Taifu man ahwa. Taifu yakni mimpi ataupun bayangan ataupun khayalan. Taif jamak dia atyaf. Taif ni banyak digunakan dalam syair Arab. Taif samirahan syair tu. Taif ni mimpi atau bayangan. Bayangan siapa dia? Bayangan man ahwa. Man ni adalah mausul atau terjemah yang. Orang yang aku ahwa, yang aku cintai, yang aku inginkan, yang aku ingini. Maksudnya kekasihku lah. Bayangan kekasihku, bayangan yang aku inginkan. Maksudnya bayangan insan yang aku inginkan. Ada insan di situ di mahfuz. Taifu alladhi ahwahu. Taifu man ahwahu. Man maksud alladhi di sini. Bayangan orang yang aku inginkan. Kekasihku, maksudku. Fa'arraqani. Lalu taif tersebut, taif tu arraqani, telah menyebabkan aku ariqtu. Ariqtu bila tadi kita jumpa ariqa, ya araqu araqan. Itu fi'il lazim, fi'il yang tak transitif. Maksudnya dia sendiri yang tak boleh tidur malam. Tapi ini arraqa, menyebabkan seseorang, arraqa yu'arriqu, menyebabkan seseorang itu ariqa fil lail. Jadi dia fi'il muta'addi, dia fi'il transitif. Menyebabkan seseorang itu bergadang pada waktu malam. Menyebabkan seseorang itu tersengkang mata pada waktu malam. Menyebabkan seseorang itu tidak boleh terlena pada waktu malam. Asalnya dia nak lena elok dah, tapi tiba-tiba bayangan insan yang aku cintai, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sara, yani jaa lailan, taraqa lailan, fa'arraqani, yani faja'alani la astati'u an anam. Itu maksud dia. Kemudian Imam Busiri dia bagi satu, kita kata macam
peribahasa lah. Wal hubbu, dan begitulah ataupun dan begitulah al hubbu, cinta ni, dia ya'taridul ladzati bil alami. Dia ya'tarid ni mengarali atau mengaralkan. Dia dia kita kata mencelah. Ya'tarid, kita duduk tengah lazat ni. Al-lazat ni segala kelazatan. Al-lazat jamak kepada al-lazzah. Ini benda yang ma yultazzu bihi, ma yultazzu bihi, na'am. Perkara yang kita rasa nikmat dengan dia. Perkara yang dinikmati. Perkara yang lazat. Iaitu misalnya kita tidur, kan? Orang tidur, tiba-tiba bila cinta tu datang, dia ya'tarid, dia mencelah. Dia mengaral, dia jadi aral yang melintang. Dia datang, dia menghadap, dia menghalang. Dia kata, oi stop kali lalu. Terak. Dia depa tangan dia, lapang. Kan arak ni lapang kan. Asal perkataan lapang terbuka. Yang tara tu maksud dia buat macam tu, dia halang sesuatu daripada berjalan. Dia apa? Dia kekang. Ya tarif al-ladzat bil alam, dia bawa sakit pula dengan kesakitan, beralatkan kesakitan. Itulah wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Kalau orang tu tak ada cinta apa kan, single relax lah. So ini litakrib lah, bukan maksud saya tapi litakrib untuk memudahkan kefahaman macam orang yang single lah. Orang single dia tidur, dia relax pada waktu malam. Atau dia pergi mana-mana senang, tak ada orang kacau dah. Lazat. Tapi bila ada kekasih tu teringat seorang, jadi kita kata mabuk cinta ni, dia cinta tu akan yang ataridul lazat bil alam, menyebabkan dia sakit. Terpaksa fikir sekian-sekian, terpaksa jaga hati, terpaksa tak tidur, terpaksa berkorban sana sini, terpaksa tunjuk effort dan lain-lain, gitulah. Wal hubbu ya'taridul lazat bil alam. Jadi satu peribahasa. Ada terjemahan di bawah ni. Begitulah cinta merubah nikmat menjadi siksa. Lebih kuranglah maksudnya. Kemudian diri Imam Busiri yang dah terbongkar bahawa dia mencintai Madinah tu, dia balas balik. Kerana diri dia yang awal tadi tu yang tanya tu, seolah-olah cuba untuk menghalang dia daripada terus mencintai Madinah. Biasanya ini satu budaya orang Arab juga. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu mungkin ada. Kena saya perlu dalami sastra Melayu untuk kita ketahui ada padanan begitu berlaku ke tak. Budaya apa? Iaitu bila seseorang tu dia sangat mencintai seseorang yang lain. Kan? Siapa-siapa pula, contohnya Qais bin Mulawah dia akan mencintai Laila dah. Ya? Qais seorang lagi mencintai Lubna, Qais Lubna. Urwah dia akan ada kekasih dia pula kan. Ini nama-nama couples dalam sejarah orang Arab. Siapa-siapa pun. Bila kita cintai seorang tu, kita akan lebih isar orang tu daripada diri kita. Sebab tu itulah cinta yang betul. Cinta yang betul ni dia akan bawa kepada al-maut. Tengok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai para baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal dia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka hidup aman maksudnya dengan erti kata aman dari segi duniawi. Okay, nak buat ikut suka, nak buat macam mana pun relax, malam-malam tak perlu berjuang, tak perlu berjihad, tidur kan. Apa ni, dia tasarruf kama sya'. Dia nak buat macam mana pun ikut suka dia lah. Okay. Tapi bila datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mencintai baginda, mereka pun sanggup berkorban dan syahid kerana baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu baru cinta yang betul. Cinta yang betul ni dia akan bawa kepada pengorbanan diri seorang pencinta. Atau cinta ni halak. Cinta ni ni falsafah cinta lah. Dia akan, cinta yang betul tu dia tak langsung. Kita kata apa, macam penting diri. Cinta ni dia bukan macam jual beli. Aku cintakan hang, kalau hang buat macam ni kat aku, baru aku cintakan hang. Baru perasaan aku bertambah. Perasaan aku tak berubah, perasaan cinta aku akan ada pada hang. Kalau hang tak bagi apa yang aku nak, aku pun tak cintakan hang. Itu bukan cinta yang asli. Itu bukan cinta. Itu dia macam jadi macam jual beli.
Aku nak jual, tapi kena bayar sesuatu lah. Kalau kau tak jual, kalau kau tak bayar, aku tak mau jual. Itu kau cinta. Cinta sebenarnya dia habis lah. All out lah. Asyik tu dia akan all out untuk maksud dia. Jadi itu kalau orang yang asyik dia biasanya dia begitu, dia tak kisahlah diri dia. Diri dia wakaf kepada maksud dia. Dia punya falsafah dia telah aturkan diri dia telah wakafkan, sumpah setiakan diri dia untuk bekerja sedemikian. Tapi kalau orang yang tak faham, orang yang tak rasa cinta, orang tu akan rasa kesian melihat kita ni yang terpaksa berkorban untuk masyuk. Ini ada budaya orang Arab. Jadi misalnya kalau kita tengok seorang tu terlalu karam mencintai seorang yang lain, kita ni sebagai penasihat, kita tengok kawan kita ni kesian dia. Kehidupan dia tak terurus ataupun dia sanggup berkorban sampai mati kan. Kasih dia mempertahankan kasih dia apa semua. Kita pun katalah irfaq binafsik. Ini kesianlah diri hang juga. Diri hang pun ada hak juga. Kita hukum secara zahir lah, kita tak tahu. Sebab kita tak bisa mengalami cinta macam dia alami. So kita rasa macam cinta dia ni tak elok lah, sepatutnya tak perlulah cinta macam ni. Biasa-biasa jadilah kan. Sudahlah kawan tu pun dah berpindah dah duduk dengan orang lain ke apakah. Engkau ni tak payah duk teringat lagi lah, move on lah apa semua. Kita nasihat macam tu lah. Ini orang panggil laim. Yang kita kata uzzal ataupun laim yang mencela, mencerca ataupun menegur, memburuk-burukkan para asyiqin. Macam kalau Majnun Laila tu, ayah dia sendiri tegur, jangan bercinta sangat Laila tu. Sudahlah, tak dapat pun dia dah berkahwin dengan orang lain dah. Sudahlah. Atau yalumuni fi hubbihi. Yalum, dia mencela. Cela yang maksud begitu bukan cela yang kita faham macam bodoh orang tu, tak. Cela yang begitu maksud dia. Engkau tak sepatutnya buat begini, engkau tak sepatutnya terlalu cinta kepada fulan-fulan gitu. Tapi orang yang mencintai ni dia tak risau. Ada sifat dia kalau cinta tu cinta yang sadiq, cinta yang udhri, al-hawa al-udhri. Hawa al-udhri ni memang cinta sampai mati. Sampai halak, binasa. Orang yang mencinta muhib tu akan binasa. Itu hawa al-udhri ni tingkatan cinta yang tertinggi di segi orang Arab. So orang yang ada cinta seperti ini, dia akan marah balik kepada orang yang nasihat kat dia. Sebab bagi orang yang mencintai itu, hang tak faham apa yang aku dah. Hang tak faham nilai kekasih aku ni yang aku cintai ini. Nilai dia tu memang patut, nilai kekasih aku tu begitu tinggi, memang patut untuk aku mengorbankan diri aku. Begitu falsafah dia. Lepas tu dia kata balik, ya laimi, wahai orang yang cuba mencela aku, menegur aku, memburukkan aku, fil hawal udhri, kerana aku memiliki hawal udhri ni, cinta yang bersifat udhri. Udhri ni maksudnya cinta itu tinggi. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu orang panggil cinta sumpah setia ke apa kan. Kalau ada mungkin boleh bagi padanan daripada saya, mungkin boleh perbaiki terjemahan. Yalum, contohnya kita kata lama Muhammadun akhahu, Muhammad mencerca atau menegur kawan dia ataupun saudara dia bila Muhammad tegur siapa? Tegur siapa tu akhahu. Maf'ulun bih. Kemudian kita nak beritahu tegur dalam kerana apa kan? Kerana kawan dia buat apa? Kawan dia mencuri ke? Kita guna fi. Itu Arab punya cara cakap. Kita jangan translate ikut akal kita dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu mungkin ada susunan lagi, ni susunan bahasa Arab. Yalumuhu fi kadza wa kadza. So ya laimi fil hawal udhri. Fi sini bukan maksud padalah, kerana apa perbuatan yang kita buat tu yang ditegur. Al-udhri. Udhri ni asal pada nama satu kaum, satu bani, satu suku Arab namanya Bani Udhrah. Bani Udhrah. Udhrah. Ain zal ra ta marbutah. Bani Udhrah ni memang terkenal dengan perempuan-perempuan dia cantik-cantik. Kemudian laki-laki dia ni apabila mencintai perempuan dia ni, bila cinta saja, rijal daripada Bani Udhrah ni hati dia terlalu lembut dan terlalu halus, cinta dia terlalu kuat. Hati dia pun ni sensitif sangat. Bila mereka lelaki-lelaki Bani Udhrah ni bila mencintai seseorang wanita, mereka akan berkorban. Qalban wa qalaban, harta
segala harta, takhta, raga, jiwa semua dia beri pada orang yang dia kasih tu, sanggup mati. Kalau tak dapat kasih tu, contohlah kalau Rijal Bani Udhrah ni ceritakan dalam buku-buku dalam syarah, kalau tak dapat nak berkahwin dengan seseorang tu, dia pun akan tak kahwin dengan siapa-siapa, setia kepada orang tu, kepada perempuan, walaupun perempuan tu dah jadi isteri orang lain, dia pun tetap begitu dan jadi gila sampai matilah. Macam tu, itu cinta udhri. So bila Bani Udhrah ni, bila ramai sangat ahli dia yang mencintai atau yang bercinta, yang berasmara dengan sebegitu ekstrim begitu, dia orang Arab kenal, orang Arab jadikan dia sebagai peribahasa. Kalau orang Arab kata, kalau kita tengok seorang tu dia cinta teruk sangat, dia cinta yang terlalu hebat, kita kata hadza rajulun lahu minal hawa al-udhri. Ini orang yang mencintai seseorang dengan cinta udhri, cinta yang terlalu hebat. So dia kata, diri Imam Busiri kata balik pada diri dia yang cuba nak menegur tadi, ya laimi fil hawa al-udhri. Memang dari segi kita kata kalam dia tu, kalam ya laimi ni kita boleh, dari segi konteks kita boleh nampak ini kalam Imam Busiri kepada diri Imam Busiri yang satu lagi. Imam Busiri duakan diri dia kan, tapi kalam ni juga boleh jadi umum kepada orang-orang yang nak menegah kita mencintai Nabi SAW. Kita boleh kata dengan sedemikian rupa, wahai orang yang tak faham betapa indahnya Rasulullah SAW, wahai orang yang tak faham uluwa qadrihi inda Allah Subhanahu Wa Taala, tingginya darjat, ma'ziratan minni ilaik, aku maaflah, aku minta maaflah sebab aku tak boleh turuti apa yang kau nasihatkan ini. Ma'ziran, maaflah, kemaafan. U'zurni ma'ziratan, saya dulu. Ataupun iqbal, saya ada satu fi'il yang mahdzur di situ, iqbal ma'ziratan minni ilaika, terimalah satu permohonan maaf, ma'zirah, minni daripada aku, ilaika kepada engkau. Itu dia kata walau ansafta lam talumi, jika engkau ansaf, yakni insaf, engkau tidak akan la mayalum, engkau tidak akan talum, engkau tidak akan laum, engkau tidak akan cecah. Apa maksud dia? Jika engkau ansaf ni engkau mengetahui al-insaf. Kalau kita kata ansafa Muhammadun akhahu, Muhammad telah berlaku insaf dengan saudaranya, itu maksud dia apa? Muhammad telah berlaku adil dengan saudara dia. Jadi bila seorang pencinta ni, kita tak sepatutnya mencela pencinta tu. Kalau ikut adil, kita jangan kata pada seseorang tu, awaklah pergi cinta sampai tarah tu, awaklah korban diri sampai tarah tu, awaklah, kita kata macam tu kan. Itu kita layalum lah tu. Itu tidak adil. Sebenarnya kalau kita nak berlaku insaf macam mana? Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ringankan. Ataupun kita ringankan cinta dia tu, ataupun kita biar saja. Sebab kalau kita berlaku adil, kita nak berlaku adil, kita mesti, sebelum kita mengata dan kita yalum dia, kita mesti mengetahui macam mana dia rasa, besar mana api yang sedang membakar hati dia sekarang. Kerinduan jenis apa yang ada dalam hati dia. Mutanabbi dia sebut satu syair yang sangat cantik dalam bab ni. Dia kata innal qatila mudarrajan bidumu'ihi mithlul qatili mudarrajan bidima'ihi. Seseorang yang terbunuh dalam keadaan berlumuran air mata. Ini orang yang terbunuh kerana cinta. Sama sahaja seperti orang yang terbunuh dalam keadaan berlumuran darah. Innal qatila mudarrajan bidumu'ihi mithlul qatili mudarrajan bidima'ihi. La ta'dhulil mushtaqa fi ashwaqihi. Engkau jangan hina, jangan cela, jangan maki, jangan mengumpat orang yang terlalu mushtaq, terlalu rindu, fi ashwaqihi, kerana cintanya. Sampailah hatta yakuna hashaka fi ahsya'ihi. Sampailah, kalau engkau nak mengata dia boleh, tapi put yourself in his shoes dulu lah. Ataupun hatta yakuna hashaka fi ahsya'ihi. Sampailah isi perut hang masuk dalam isi perut dia, rasa apa yang dia rasa. Waktu tu kalau kau boleh tahan
Yani mawjul aswaq, ombak gelora asyik tu yang sedemikian rupa, kau pun boleh tahan macam tu juga. Barulah engkau berlaku adil waktu tu. Ni engkau tak rasa. Kemudian kau yalu. Itu engkau tidak insaf lah. Walau ansaf tak lam talumi. Kalau engkau berlaku insaf, engkau tidak akan kata kepada dia tu. Saya harap maksud dia jelas lah. Maksud dia mungkin kena slow sikit lah sebab dia agak rumit maksud dia. Ulama sebut Syekh Fauzi Konate lah, ulama Azhar sebut Musyarakah Burdah ni, antara fasal yang paling payah dalam burdah ni untuk difahami ialah fasal pertama. Siapa yang boleh faham fasal pertama burdah ni, dia akan yashulu alaihi fahmu al-fusul al-ukhra. Senang untuk difaham fasal-fasal yang akan datang. Fasal pertama ni dia macam falsafah cinta, dia macam dakik sikit mana ni. Gitu. Kalau ada mungkin dalam ayat-ayat bahasa Melayu yang ada kan, kata lagu-lagu jiwang apa, mungkin kita boleh ada makna-makna yang serupa dengan makna ni. Tapi ini saya syarahkan berdasarkan falsafah, budaya, sastra orang Arab. Imam Busiri sendiri adalah kita kata perpanjangan daripada sastra tersebut. Dia tak berpisah daripada sastra Arab. Dia bukan buat sastra baru. Imam Busiri ni yasiru ala nahjil Arab juga, berjalan dengan cara orang Arab cakap. Macam ni lah budaya-budaya orang Arab. Kalau kita buka syarah-syarah burdah yang besar, mesti dia huraikan dengan lanjut di sini. Dia datangkan syair-syair yang semakna dengan apa yang Imam Busiri cakap. Kemudian Imam Busiri kata, adatka haliyah la sirri bimustadirin. Ada haliyah ni di sini lah, bukan hali. Saya lupa nak tak fathah. Tidak, kalau baca hali nanti wasak wazanah. عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم. عدتك maksudnya ada ya'du di sini. Aduan, ada ya'du di sini maksudnya adalah melepasi ataupun sampai kepada sesuatu dan melepasi dia dah. Melepasi, melewati. Antara maksudnya ada ya'du melepasi, melewati. Kalau adatka maksudnya melepasi engkau, melewati engkau, telah lalu kepada engkau, telah lalu di sebelah engkau, telah sampai kepada engkau dan lepas engkau. Jawazatka, adatka yakni jawazatka, jazatka, marrat bika, tarakatka, ghadaratka, itu lagi banyak. Wasalat ilaika thumma mashat. Adatka yakni jawazatka, sampai kepada engkau. Apa yang sampai kepada engkau, apa yang telah melewati engkau pun, dia sampai dan dia belah dah pun, dia jalan. Bukan kau saja, ramai lagi orang tahu. Hali, keadaanku yang penuh cinta ni, yang kau lihat susah ni kan, telah adatkah. Maksud dia apa? Halku telah kau tahu. Hal aku yang sedemikian, yakni ad-dana, as-saqam, ad-dam' dan lain-lain. Apa ni? Al-iraqah, menumpahkan air ala tala, air mata, syauqan. Semua ni telah engkau tahu. La sirri bimustatirin. Tidaklah rahsia aku ini, tidaklah la sirri, sir aku, rahsia aku, bimustatirin, batu zaidah, batu tambah je. Tidaklah rahsia aku mustatir. Mustatir maksudnya tertutup, tertirai daripada pandangan orang lain, tersembunyi. Daripada perkataan sitr. Sitru maksudnya tirai. Anil wushati, tidaklah rahsia aku tertutup, tertirai lagi daripada para wusyah. Al-wusyah. Al-wusyatu dia adalah jamak. Jamak. Mufrad dia ialah al-washi. Macam al-qadi, ar-ra'i, ad-dani, al-qasi, ini al-washi. Da'i. Washi. Ya? Ad-da'i. Ad-da'i, nah. Da'i jamak dia du'a kan? Ad-du'a. Qadi al-qudah kan? Ya, al-washi wusyah. Sama ya? Wazan. Baik, washi maksud dia apa? Washi maksud dia orang yang buat washa yashi. Washa yashi ni maksud dia apa? Mengadu domba. Mudah cerita mengadu domba. Namam. Maksud dia dua orang ni, A dengan B ni,
kawan baik. Tapi ada seorang tiga ni, yang nombor tiga ni, dia pecahkan salah satu rahsia yang A ni kepada B ni. Sama dia rahsia betul atau rahsia tak betul lah. Okey. Kemudian itu punya wasyayashi. Wasyayashi mengkhabarkan satu cerita yang tersembunyi. Kemudian biasanya orang B ni akan gaduh lah. Oh, dia dah mengata aku punya kawan ni. Ingat kawan aku baik, tapi rupanya belakang-belakang B. Itu wasya. Asal dia kalau yang C tu tak spark, A dengan B ni okey. Biasalah ada kekurangan sikit mana-mana manusia kan. Tapi sebab C ni pergi spark dan dia bubuh ramuan perisau sikit kan. Tu orang pun gaduh. Itu maksud asal al-wusyah. Tapi al-wusyah di sini ataupun dalam konteks-konteks kita kata ayat-ayat cinta, ayat-ayat nasib ataupun ayat-ayat jiwang, syair-syair dan jenis macam ni, maksud al-wusyah ialah orang-orang yang cuba nak mengganggu antara kekasih dengan kasih. Kita suka pada seorang tu kan. Geng-geng lain haters lah. Itu wusyah. Geng-geng yang cuba untuk mengganggu, mengacau, menggagalkan, merosakkan hubungan antara kekasih. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Itu semua wusyah. Hantar lah dia ni kan. Dia ni pergi suka kawan tu lah. Dia ni pula pergi nakal khabar tu sampai semua orang cuba untuk menggagalkan, merosakkan perhubungan antara A dengan B. Ini wusyah. So Imam Busiri kata, adatkah hali engkau telah tahu pun telah sampai telah keadaan aku, berita aku, warta aku telah melewatimu, telah sampai kepada engkau dan berjalan dan melepasi engkau pun. La sirri bimustatirin 'anil wusyah, tidak lagi rahsiaku tertutup daripada para wusyah. Para wusyah pun dah tahu dah semua. Aku dah masyhur dah. Cinta aku ni menjadi perbualan alam semesta. Wala da'i bimunhasimi, dan tidaklah juga da'i. Da' ni maksudnya penyakit. Likulli da'in dawa'. Itu kata-kata Arab. Orang Arab kata likulli da'in dawa'. Setiap da' ada dawa' dia kan. Da' ni penyakit. Dawa' tu maksudnya penawar ubat. Darmon dalam bahasa Farsi. Tidaklah da'i bimunhasimi, tidaklah penyakitku akan hilang, akan berhenti. In hasama, hasama ni maksud dia potong. Sebab tu pedang nama dia Husam kan, Ustaz Husam kan. Husam tu min asma'is sayf, maksud pedang. Sebab apa? Pedang ni hasama, memotong, memutuskan. Okey, in hasama, terputus asal maksud dia. In hasama apa? Al-hablu ke apa kan, apa ni, tali. Tapi orang Arab juga guna fi'il inhasama ni untuk penyakit. Bila orang Arab kata inhasamad da', penyakit tu terputus, maksudnya penyakit tu dah kebah, dah sembuh, dah hilang. Kita tak kata penyakit tu terputus kan. Kita tak memandang bahawa penyakit tu macam satu tali yang membelenggu seseorang tu. Orang Arab dia memandang bahawa penyakit dia macam tali. So bila tali tu dah terputus, dah hilang lah penyakit tu. Dia kata inhasamad da'. Sebab tali boleh terputus kan. So dia pakaikan keterputusan, dia kaitkan dengan penyakit. Dia fikir gitu, dia bayang gitu dalam akal. Sebab tu dia fi'il tu muncul, inhasamad da'. Bila dia kata la da'i bimunhasimi, tidak lagi penyakit kau dah hilang. Maksud dia, apa yang dia nak beritahu di sini, dia nak beritahu bahawa, sekejap anda baca di nota kaki. Dia menjelas sikit. Diri tersebut, yang ni Imam Busiri yang diri satu lagi tu, dia bercakap kepada diri yang tanya, yang cuba nak menghalang dia daripada terus mencintai dia itu. Diri tersebut terus berkata, periku, halku yang ni, keadaanku, beritaku, semuanya telah kau ketahui sekarang ni kan. Semuanya tidak lagi tersembunyi. Penyakitku juga sudah tidak terubat lagi. Hadhihi mahabbah al-muqtarimah, ya, yang ada api. Semoga dengan mengetahui hal ini dapatlah engkau memahami walau sekelumit apa yang sedang kurasai, dan mengerti walau sedikit sahaja apa yang sedang ku alami.
Jadi Imam Siddiq ini kata, sudahlah jangan ada. La talumni. Jangan engkau. Kalau engkau tak insaf pun sekurang-kurangnya engkau mengetahui kan, engkau melihat keadaan aku yang serba teruk sekarang ni, yang serba terseksa, serba terdera ini. So, semoga engkau boleh faham walaupun sekelumit apa yang aku rasa dan tidaklah mencela aku. Kemudian Imam Siddiq sambung, mahattani nusha lakin lastu asma'uhu innal muhibba 'anil 'udzali fi saman. Ya salam. Kita mahattani nusha. Mahadha ni asal pada, dia asal pada mahattani asal dan mahatta ana. Mahadha engkau akan aku. Mahadha ni asal dia, maksud dia ialah daripada perkataan mahadahu al-wudda ataupun an-nusha yamhaduhu. An-nusha ataupun al-wudda. Dia ada dua maf'ul bih. Kita mahadha oleh kita kepada seseorang akan sesuatu pula. Macam tu. Mahadha ni maksud dia apa? Ikhlaskan. Kita beri dengan penuh keikhlasan. Al-mahdu kan maksud dia memang murni. Al-mahdu ni asal dalam bahasa Arab. Dia menjadi sifat kepada susu. Al-labanul mahd. Susu yang kita kata tak ada buih-buih, tak ada lemak-lemak, tak ada serat-serat apa tu kan. Susu yang memang susu. Macam kita beli dash lady, kita tuang kan. Susu kan. Orang Arab kata susu yang tidak, yang dah murni gitu, yang tidak ada lemak-lemak apa, yang tidak ada apa-apa, yang dia hanya memang susu air saja. Itu benda orang Arab kata labanun mahd. Kemudian al-mahdu diluaskan makna dia, digunakan setiap yang murni, yang memang tak bercampur dengan benda lain, yang original, yang memang semata-mata yang memang asli benda tu, itu bunyi al-mahd. Jadi orang Arab ni bila dia nak kata aku beri nasihat kepada engkau ni secara ikhlas, tak bercampur dengan apa-apa tujuan buruk yang lain. Misalnya tujuan nak cari pangkat, nak cari darjah ataupun nak hina hang depan orang awam. Boleh juga kadang-kadang kita nasihat seseorang, bukan nak nasihat sangat pun. Kita ada ihanah tu. Kita ada taqri' atau kita nak buka aib dia. Tapi kadang-kadang kita nasihat kepada seseorang tu memang aku kesiankan hang, aku memang nasihat hang kerana ikhlas. Mahd. Nasihat yang memang murni nasihat. Dia tidak bercampur dengan apa-apa niat yang buruk yang lain. Bila orang nak kata begitu, ataupun orang kata memberikan cinta ataupun kesetiaan secara penuh, secara murni. Orang kata mahabbah juga. So Imam Siddiq di sini dia guna mahattanin nusha. Maksudnya engkau telah beri secara ikhlas kepada aku. Beri apa? An-nusha. Benda yang kita beri secara ikhlas tu dia akan jadi maf'ul bih kedua. Kepada siapa kita beri itu maf'ul bih pertama. Itu cara susunnya. Mahadha Muhammadun akhahu an-nusha. Mahadha Muhammadun akhahu al-hubba. Muhammad memberi cinta yang suci kepada akh dia. Muhammad memberi nasihat secara ikhlas kepada akh dia. Muhammad memberi gitulah lebih kurang itu mahattanin nusha. Okay. Engkau telah memberi nasihat secara ikhlas kepada engkau, kepada aku. Engkau beri nasihat yang aku nampak ikhlas sangatlah, tapi lakin lastu asma'uhu. Tetapi tidaklah aku akan mendengarnya. Lastu asma'uhu. Okay, sami'a yasma'u kan? Sam'an. Fahuwa sami'un wa dhaka masmu'un. Okay. Kerana apa? Innal muhibba, kerana sesungguhnya muhib, pencinta itu, orang yang mencintai itu, dia biasanya fi samamin 'anil 'udzal. Ayat dasar gitu. Muhib ni dia berada dalam situ, dan dia berada dia di dalam atau berada di dalam samam, kepekakan. Tak tahu nanti apa. Samam ni ada penyakit pekak tau. Penyakit tak dengar. Dia berada dalam benda tu daripada segala udzal, segala orang-orang yang nak celah dia. Memang orang yang mencinta dia macam tu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai ni, dia sangat taat kepada mahbub dia, masyuk dia. Kalau satu dunia sekalipun cuba untuk mencela dia ataupun nak memberhentikan dia, untuk menghalang dia daripada dia mencintai kawan tu, daripada dia terus mengasihi kawan tu, suruh dia move on ke apa kan, dia tetap fi samam. Dia duduk dalam keadaan pekak. Dia berada dalam keadaan pekak.
fi samam. Samam ni keadaan peka. Kalau orang yang peka, sifatlah orang yang peka, al-asam. Al-asam. Jamak dia adalah summun. Summun bukmun umyun. Ini sifat sebenarnya, sifat as-samam. Sifat as-samam ni antara sifat yang al-mustahilah lana ilmu akidah fi haqqillah subhanahu wa ta'ala. As-samam. Dan muhibba 'anil 'udzal. 'Udzal ni dia jamak dia daripada 'adzala ya'dzilu. 'Adzala ya'dzilu senada lah ataupun semakna, seerti, sekata, seia dengan la mayalum. Okey, 'adzala ya'dzilu. Orang tu kita punya 'adzil, fahuwa 'adzilun. 'Adzil ni ada banyaklah jamak. Antara jamak dia ialah 'udzal. Apa ni, fu'al gitu. 'Udzal. Yani kata-kata tu boleh jadi satu peribahasa tu. Innal muhibba 'anil 'udzali fi samami. Kalau seseorang tu, kalau kita tengok kan, A ni dia mencintai B tu. Kita nak tahu dia betul-betul ke tak dia mencintai B tu. Kita tengok A ni waktu dia diuji. Waktu orang cela dia, kenapa hampir cintai B, sudah move on lah, apalah, lupakanlah kawan tu kan. Tengok dia terkesan ke tak dengan celaan orang lain, dengan nasihat orang lain. Kalau biasanya dia terkesan, maksudnya cinta dia bukan cinta yang asli lah. Dia bukan muhib pun. Dia bukan muhib kepada kawan tu, dia mungkin muhib kepada sesuatu yang ada daripada kawan tu dan lain-lain lah. Ini sembang bila darajat cinta yang tertinggi lah. Kalau orang-orang biasa mungkin taklah begitu. Innal muhibba 'alal 'udzali fi samami. Kemudian Imam Sudi kata, ini menarik juga, dia kata, inni tahamtu nasiha asy-syaybi fi 'adali wasyaybu ab'adu fi nushin 'anil tuhami. Dia kata, ini sesungguhnya aku ittahamtu. Ittahamtu ni maksudnya aku telah mentohmah. Mentohmah di sini memang maksud seperti tuhmah tu dalam bahasa Arab memang sama. Maksudnya dengan tohmah dalam bahasa Melayu. Kita pinjam kataan tu tapi kita kekalkan makna dia. Makna dia tak sama, dia tak ubah. Aku telah menuduh, aku telah mencurigai, aku telah menyangsi terhadap akan dia. Aku telah mentohmahkan. Aku tohmah siapa dia? Nasih asy-syaybi. Asal dia asy-syayb an-nasih. Uban yang memberi nasihat. Okey. Tapi orang Arab dia boleh asy-syayb an-nasih. Uban yang beri nasihat ataupun asy-syayb an-nasih. Sifat musyabahah macam tu, yang banyak beri nasihat. Nasih. Kalau nasih tu mungkin dia sekali buat nasihat, betul dia tak bagi nasihat dah. Tapi ini nasih, memang memberi nasihat tu menjadi tabiat lah. Banyak memberi nasihat. Asy-syayb an-nasih. Itu sifah dulu baru mausuf. Mausuf dulu baru sifah. Asy-syayb kan, benda yang diterangkan tu, kemudian baru benda yang menerangkan. Asy-syayb an-nasih. Itu susunan dia. Tapi orang Arab ni dia boleh balik lah. Bila terbalik, dia jadi idafat. Boleh juga. Contoh kita boleh kata macam ni lah. Al-ata al-kabir. Al-syaykh al-kabir. Kan, dia sebut betul kan? Ini cara rangkai kata yang biasa. Okay? Guru yang hebat. Malam yang kelam. Malam yang hitam. Okay? Uban yang beri nasihat. Tapi kadang-kadang dalam sastra dia boleh ubah betul. Dia qadab, terbalik kan. Kita kata nasihus syayb. Tapi maksud dia sama lah. Nasihus syayb maksud dia uban yang memberi nasihat. Okay. Macam mana kita kata malam yang hitam, kita boleh kata hitam malam. Lebat hujan. Kita kata asal dia hujan yang lebat. Dalam sastra kadang-kadang kita jumpa lebat hujan. Ya, agak cantik sikit lah, agak jarang dijumpai. Memang para penyair ni memang dia carilah, dia akan guna cara-cara ataupun frasa yang jarang digunakan tapi diketahui, difahami supaya nampak cantik. Kalau guna ayat yang kelas klise tak cantik lah. Ini Ustaz, ya. Dia macam tabi'us safha min kitab kadza-kadza, macam tu Ustaz? Macam? Tabi'us safha min Tabi'us safha kitab kadza-kadza, macam tu Ustaz? Dia takdim sifat ala mausuf. Tabi'u katabi'i, jadi fi'il amar pula. Tabi'us safha min kadza wa kadza. Sabi'us safha. Sabi'us safha. Ya, yes. Ya, betul. Bizabt. Tepat.
Jadi kita boleh kata as-safhah as-sabi'ah min kitab kaza wa kaza. Tapi kita boleh kata juga sabi'us safahat. Tapi biasanya kalau kita dalam dunia akademik ataupun cakap-cakap biasa kan, kita pada ayat yang bukan sastra lah, kita akan guna cara yang biasa. As-safhah as-sabi'ah. Tapi kalau orang yang sastra, dia akan terbalik, dia jadi idhafah. Sabi'us safahat, yang ketujuh daripada segala safhah. Cantik sikit dia tu. Itu al-hayyu sabi'an. Section 7. Al-hayyu as-sabi'. Kita boleh kata juga sabi'ul hayy ataupun sabi'ul ahya. Ada ayat sastra. Tu kita kata adalah betul-betul. Inni tahamtu nasiha syayb fi adali, dalam mencela aku. Dalam mencela. Maksud dia kita dalam hidup ni, benda apa yang paling jujur memberi nasihat kepada kita. Biasanya dalam kehidupan ni, kita jumpa pelbagai orang yang menasihati kita, betul tak? Ada orang yang menegur kita. Ada orang yang cuba nak tegur kita. Kadang-kadang kita jumpa lah kawan ni A ni cuba nak tegur kita. Janganlah begini kan. Tapi antara biasanya orang yang tegur kita ni, susah kita nak jumpa orang yang ikhlas. Okay? Susah kita nak jumpa orang yang tegur kita tu memang kerana dia sayang kepada kita. Biasanya dia tegur tu kerana ada udang sebelah batu lah. Okay? Sebab tu orang kadang-kadang dia bagi nasihat kita tu, kita boleh tohmah dia dulu. Kita boleh curiga, dia ni betul ke dia nasihat aku kan nak sesuatu. Okay? Atau kadang-kadang syaitan ni dia cara dia menasihati, buatlah ni dulu nanti boleh bertaubat. Sebab tu kita pada waktu tu kita perlu tohmah dia. Kita jangan percaya dia, ini nak belagak penasihat tapi dia nak menghancurkan aku. Saya cadangkan supaya tuan buat gini padahal dia nak hancurkan kita. Saya scammer ke apa kan. Itu kita kena tohmah, kita kena curigai. Tapi penasihat yang paling suci, yang paling murni, yang paling jujur, yang paling jauh daripada segala sanksi, segala tohmahan, ialah apa? Ialah orang Arab kata uban di kepala ni. Kerana apa? Kerana bila uban yang sudah datang di kepala itu dia menasihati kita supaya kita bersegera kerana kematian sudah hampir. Okay? Dia tak pernah tipu. Uban ni dia tidak ada kata matlamat peribadi dia. Uban ni adalah penasihat yang paling suci dan paling baik, yang paling jauh daripada tohmahan, yang paling tak dicurigai. Okay? Nasihat syayb. Syayb ni dia yansah. Yani engkau dah berubah dah tu, kubur kata mari dah kan. Itu bila kita tengok uban kita akan tanya, oh ini dia mengingat aku suruh tambih ni, aku tak boleh gila-gila macam muda dulu dah. Aku kena bersiap siaga, bersiap buat amalan taat, tinggal maksiat semua sebab yani al-qabr aman. Tapi Imam Musiri katalah nasihat syekh ni pun aku curigai. Nasihat syekh penasihat yang paling suci ni pun, yang paling jujur ni, uban yang menasihati aku, suruh aku bergegas mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya pun aku curigai kerana dia adali, dia mencela aku supaya suruh aku berhenti mencintai. Okay? Supaya sekian-sekian lah kan. Uban yang menasihati kita supaya sudahlah ingat mati. Penasihat yang macam tu pun aku tak percaya. Apatah lagi nasihat hang yang nak bagi kat aku ni. Itu maksud dia. Apatah lagi dan nasihat engkau suruh berhenti daripada aku mencintai Rasulullah SAW. Atau mencintai orang yang aku ahwa tu lah. Orang yang aku sukai tu. Inni ittahamtu, sesungguhnya aku telah ittahamtu nasihat syayb kerana fi adali, kerana dia mencela aku. Sedangkan wasyaybu, sedangkan asyayb ni dia ab'adu fi nushin 'anit tuhami. Dia adalah sesuatu benda yang paling jauh daripada tuham. Tuham ni jamak kepada tuhmah. Tuhmah tu satu tuhmah, satu curigaan, satu tuduh. Satu kita lempar benda, satu tuduhan nista apa, tuhmah. Syekh ni adalah benda yang paling jauh lah. Fi nushin, ketika saat dia memberi nasihat. Tu pun aku curigai juga, apatah lagi lah engkau. Kita baca nota kaki sikit lah saya baca. Okey, ada tak sini? Diri tersebut terus memasakkan keengganannya dengan berkata, sesungguhnya uban di kepala yang menasihati dan memberi peringatan kepada seorang manusia akan dekatnya hari tua
serta hampirnya saat bertemu dengan pencipta pun dicurigai aku. Walhal ia merupakan sang penasihat yang paling benar dan jauh dari sebarang tuhmahan, memiliki niat buruk di sebalik nasihat-nasihatnya. Apatah lagi engkau dan nasihat-nasihat yang cuba engkau hamburkan ini. Dan menunjukkan kecintaan yang hebatlah, itu maksudnya. Saya bacakan sikit. Okey. Dengan bait ke-12 ni lah Imam Busiri berpindah daripada fasal pertama yang bertemakan cinta dan kejiwangan, iaitu An-Nasib. Kalau siapa-siapa buka misalnya syarah Imam Bajuri dalam Burdah, dia guna perkataan An-Nasib. Ada setengah lagi guna perkataan Al-Ghazal. Itu maksudnya lebih kurang je, ayat-ayat cinta, maksud syair-syair yang macam bertemakan cinta ni. Bertemakan Al-Muhib, Al-Uzzal, Al-Ma'syuq, Al-Ashiq, As-Sabbu. Ini semua An-Nasib. Okey. Yang telah ia sesuaikan dengan menjadikan kerinduan. Biasanya orang Arab dulu-dulu bila dia nak mulakan sebuah puisi dia akan mula dengan puisi cinta juga. Puisi cinta ni orang suka dengar. Jadi bila kita nak beritahu sesuatu kepada kawan kita atau kepada masyarakat lah, tapi mungkin kita kalau kita straight to the point, ada orang yang tak suka dengar. Ada orang yang tak suka lah dengar. Biasanya benda-benda yang kebenaran yang tak suka dengar. Jadi kita, orang Arab ni dah buat macam mana? Antara budaya mereka ialah mereka memulakan puisi mereka dengan ayat-ayat cinta dulu. Dia mula dengan An-Nasib, Al-Ghazal. Macam ni dia sebutlah, kadang-kadang perempuan tak betul pun, macam qasidah banat su'adu. Tiba-tiba cerita tentang Su'ad telah pergi. Faqalbil yawma matbulu, lalu meranalah hati aku pada hari ini. Orang suka dengar kisah-kisah cinta gitu. So kemudian bila dah orang dengar, kemudian penyair tu akan bila dia dah tarik perhatian orang, para pendengar, kadang-kadang dia reka je. Nama perempuan tak wujud pun, kadang-kadang dia cerita je. Asal sebab benda tu menjadi halwa telinga bagi orang Arab. Kisah-kisah cinta ni. Sebab tu dia mulakan puisi dengan cinta. Kemudian baru dia masuk kepada al-gharadul asli. Tujuan sebenar dia mengarang puisi tu. Sekian lah. Dalam qasidah Burdah ni Imam Busiri ikut cara tu. Ikut jalan tu. Cara, jalan, adat, kebiasaan budaya orang Arab dalam bersyair. So dia mulakan dengan puisi, dengan nasib, dengan ghazal, dengan jiwang, dengan cinta ni juga. Tapi dia sesuaikan. Bukan cinta kepada mana-mana perempuan, tapi bahkan kepada Kadhimah, kepada Idham, kepada Alban wal Alam, ini kepada jiranin bidhi salami, kepada Nabi SAW. Itu kelebihan Imam Busiri. Yang telah ia sesuaikan dengan menjadikan kerinduan kepada kota Madinah Al-Munawwarah sebagai sasarannya. Kemudian dipindah kepada fasal kedua dan seterusnya yang menjurus kepada Al-Gharadul Asli, ataupun tujuan asalnya, iaitu perihal memuji baginda Rasulullah SAW. Ini tujuan asal Imam Busiri. Dia nak puji baginda. Tapi dia takkanlah masuk-masuk tu anta qamar tu kan. Tak best lah, dia ada mukadimah dia. Ikut cara orang baru dah cantik puisi dia tu. Ini Imam Busiri buat begini lah. Fasal pertama ini dijadikannya sebagai mukadimah kepada puisi panjangnya atas dasar mengikut budaya orang-orang Arab yang memukadimahkan puisi mereka dengan ayat-ayat cinta yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar dan pembaca. Kemudian barulah mereka berpindah secara beransur-ansur kepada tujuan asal. Dengan yang demikian, pendengar atau pembaca seolah-olah tidak merasakan sebarang kejutan atau barangkali tidak sedar bahawasanya perhatian mereka sudah ditarik ke sana, ke tujuan asal yang ingin disampaikan oleh seseorang penyair. Kemudian kita beralaskan bait yang ke-12 ini yang mengisahkan bahawasanya diri tersebut telah meragui nasihat uban yang menampak di kepalanya sendiri, yang mengingatkannya tentang hampirnya kematian dan sedikitnya sisa umur yang masih berbaki ini. Okey, daripada bait ni, inni tahamtu nasiha syaibi fi azali wasyaibu ab'adu fi nusrin 'ala tuhami. Daripada bait ni dia pindah kepada satu bait, iaitu cerita pasal hawa nafsu pula. Cerita pasal diri dia yang tak elok ni. Kemudian sebab mungkin orang tertanya, kenapa engkau malah mencurigai nasihat uban? Uban ni dia adalah nasihat yang paling sadiq. Kaifa tattahimuhu? Macam mana engkau boleh tuhmah uban ni? Uban memberi nasihat supaya engkau mempersiapkan amalan. Kemudian dia ceritalah sebab apa? Sebab nafsu aku. Fa inna ammarati bisu'i matta'adha. Kerana nafsu pun nafsu amarah, walaupun aku dah jadi orang tua sekarang. Bait-bait ni, abiyat ni, hadhil abiyat, bait-bait yang kita baca ni, ini menunjukkan bahawa Imam Busiri mengarang puisi Burdah ni memang pada waktu tu
Beliau dah agak berumur, berusia. Okay. Imam Al-Busiri lalu meneruskan puisinya dengan berbicara tentang keperangaian hawa nafsu dan kemuslihatannya. Lalu melanjutkannya dengan permuhasabahan diri. Kerana baginya, apa dia buat benda macam tu? Sebab apa? Kerana apa Imam Busiri begitu? Kerana baginya nafsu yang masih tidak insaf dan tidak terdidik sememangnya telah menzalimi sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang dia akan sebut di fasal ketiga. وَلَمْ تُسُنَّةَ مَنْ أَحْيَا الظَّلَامَ إِلَى أَنِ اشْتَكَتْ قَدَمَهُ الضُّرَّمِينَ وَأَرَامِي. Jadi kalau kita tengok puisi dia fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga tu, dia berangkaian sebenarnya, berkronologi ataupun berlanjutan. Okay, dia tak tiba-tiba dia masuk terkait kan. Tadi saya mak pasal anjing, contohlah pasal bewak ke apa, dia masuk pasal roti canai. Dia tak macam tu. Dia berangkaian, mengalir macam air. Okey. Kronologi elok. Sesudah itu barulah beliau mengirimkan puspa-puspa madah tanpa taranya keharibaan baginda. Demikianlah Imam Busiri memasuki gerbang madah Nabawi dengan kerendahan hati, kekhusyukan. Dia mula dengan insaf diri dia dulu. Dia mula dengan koreksi dirinya. Ada astaghfirullah min qaulin bila amalin. Jadi Imam Busiri dia masuk puji kepada Nabi SAW. Dia bukan masuk dengan seperti puji kepada raja-raja. Kalau puji kepada raja-raja, para penyair ni kadang-kadang ayat dia sombong. Kita tengok konteks itu, kita tengok penyair ni nak menunjukkan kehebatan balaghah dia, kehebatan bahasa dia, kesusastraan dia, bakat sastra dia. Biasanya kalau puji raja-raja memang kita nampak macam tu. Tapi dalam burdah kita dapati ada mukhalif tamam. Ini tidak ada dalam burdah. Dalam burdah Imam Busiri masuk kepada gerbang atau gapura ataupun pintu untuk memuji Nabi SAW dengan kerendahan hati, kekhusyukan dan keluluhan jiwa. Ini disebut oleh Syekhuna Dr. Khalil Ilyas juga. Keluluhan jiwa ni dipanggil inkisar. Bagi saya teringat kata-kata Syekhuna Dr. Khalil Ilyas, beliau kata kenapa barangkali burdah ni menjadi famous, menjadi masyhur berbanding dengan beribu lagi qasidah-qasidah lain ataupun qasidah-qasidah memuji orang, misalnya penyair Nabigha Az-Zubiyani yang jahiliyah, memuji raja, Mutanabbi puji Saifuddaulah. Banyak lagi puisi-puisi yang lain, puisi pujian, tapi pujian yang madih yang paling hebat ialah madih Imam Busiri kepada Nabi SAW yang Allah Ta'ala berkatkan, Allah Ta'ala masyhurkan ke sarwa alam, ke seluruh dunia. Semua orang kenal. Apa yang menjadi rahsia intisyar al-burdah ni? Barangkali rahsianya hanya satu saja, iaitu Imam Busiri dia karang dalam keadaan dia tak sombong. Dia karang dalam keadaan inkisar hati dia, luluh jiwa dia. Okay. Dia kata aku telah menzalimi sunnah baginda SAW. Aku tak ikut sunnah Nabi SAW. Okay. Dia tambah baik-baik fasal sebelum akhir dan fasal akhir. Kita tengok Imam Busiri daripada awal sampai habis. Memang mood dia mood seorang hamba yang merendah diri. Kerana itulah man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah Allah Ta'ala angkat. Berbanding dengan penyair-penyair yang lain yang bila dia puji raja atau puji siapa-siapa, dia nak mengangkat diri dia. Kenalah aku ni berbakat sekian, tengoklah bakat aku. Dia nak manusia yakni iktiraf dia apa semua, dia angkat diri dia, maka Allah Ta'ala akan jatuh orang macam tu. Tapi Imam Busiri dia sekarang dia tak betul. Dia memang memperindah harapnya kepada baginda Rasulullah SAW. Kerana itu Allah angkat. Demikianlah Imam Busiri memasuki gerbang madah Nabawi dengan kerendahan hati, kekhusyukan dan keluluhan jiwa. Bukannya kesombongan, kebanggaan dan ketertipuan al-ghurur yang merupakan alamat atau tanda kebinasaan seseorang juga. Okay. Jadi pada insya-Allah saya berhenti di sini dulu, baru habis fasa pertama. Mungkin hari yang ataupun perjumpaan ataupun sesi seterusnya saya akan masuk teruslah dengan cepat sikit dalam fasal kedua, iaitu jihad melawan hawa nafsu ataupun falsafah bahayanya hawa nafsu ni, tipu daya dia bagaimana. Imam Busiri berfalsafah dengan agak dakik, dengan agak dalam dan bernas dan agak bijaksana di sini. Ayat-ayat dia sesuai kita buat panduan dan pedoman hidup sebenarnya. Kerana apa tadi aku inni tahamtu nasihat syait, kerana apa aku tuhmah juga uban yang menapak di kepala ni yang beri nasihat kepada aku, suruh aku
berhenti daripada maksiat dan terus bergegas melakukan taat kepada Allah. Benda tu orang tak buat biasanya, tapi kenapa hang buat juga? Kerana sebab tu ada macam fa jawab soalan. Orang panggil fa al-fasihah. Yani fa idza sa'altani limadha af'alu kadza wa kadza limadha ittahamtu nasiha syai' fa aqulu laka inna ammarati, kerana sesungguhnya bahawa sebab apa buat itu kerana inna ammarati bisu, sesungguhnya nafsu ammarah aku bisu ni, nafsu aku yang mendorong, yang mengajak aku untuk buat benda yang buruk, matta'adat, masih tak ambil pengajaran, masih tak insaf, masih tak apa, saya lupa ada banyak perkataan dalam bahasa Melayu insaf ni, masih tak taubat, masih tak ambil pengajaran. Kerana apa dia tak, kerana apa matta'adat, dia tidak ambil pengajaran? Min jahliha binadhiri syaibi wal harami, kerana ia begitu jahil, dia tak tahu sebenarnya, dia tidak mengenali betapa asyaib wal haram memberi dia, dua benda ni merupakan nazir, pemberi peringatan. Ada min jahliha bisyaibi wal harami an-nadhirain, yang memberi, tapi dia di sini dia idhafah macam tadi juga, binaziri syaibi wal haram. Asyaib ini uban di kepala, al-haram waktu tua, waktu kita duduk namshi ala al-asa tu, jalan ke tongkat tak gerak dah tu kan, itu al-haram dia panggil. Haram ni krepot dah tu, tua. Betul yang waktu tua ni, bila kau dah tua, umur 40 dan ke atas, orang tu akan itti'az, orang tu akan ambil nak wa'az, nasihat. Tapi ini sebab dia jahil, dia tak tahu, dia buat relax dengan ada uban pun masih buat maksiat. Ada masa tua pun masih tak banyak taat. Sebab apa? Min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Kemudian dia cerita lagi, wala a'addat min al-fi'li al-jamili khira dhaifin alama bi ra'si ghairi muhtashimi. Sila. Lau kuntu a'lamu anni, dan ini saya akan syarah insya-Allah pada sesi akan datang. Ya. Jadi sekadar itu pada naktafi bihadzal qadr pada hari ini. Mungkin saya buka peluang untuk dua soalan lah kalau ada. Dan saya minta maaf kalau ada soalan, ada huraian ataupun syarah tu yang agak lambat ataupun tak jelas ataupun gitulah. Ya. Mungkin ada satu dua soalan, boleh tanya sebelum saya ini tutup majlis ni. Dah. Jelas ke, boleh difahami ke huraian? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, syukran. Okay, kalau tidak ada apa-apa, insya-Allah, okay, alhamdulillah. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada segala hadirin. Semoga bermanfaat dan kongsi kepada orang lain semua. Semoga kita dapat bertambah kefahaman kita kepada puisi yang syair yang hebat ni, dan dalam masa yang sama ia membawa manfaat kepada din dan dunia kita dan meningkatkan penguasaan bahasa Arab juga. Jadi kita kalau belajar burdah tu bukan semata-mata nak faham burdah, kita boleh 2-3 kan tujuan kita. Sambil menyelam pun minum air sekali, sambil belajar burdah tu belajar bahasa Arab sekali, dan islah diri dan lain-lain. Burdah ni ayat-ayat dia cantik, kita perlu hafal dan kita perlu, kalau boleh ada satu buku nota tu, kita tulis dalam buku nota tu segala uslub kata-kata Arab, usul-usul yang cantik-cantik kita tulis, sebab kita perlu hafal. Benda tu bila cantik kita perlu hafal sebenarnya, tu kaedah. Kalau kita tak hafal nanti bahasa kita kurang lah, tak cantik. Penguasaan sesuatu bahasa itu dia terjadi apabila seseorang tu banyak menghafal teks-teks yang cantik ataupun yang tinggi, yang baik yang dihasilkan dalam bahasa tersebut. Itu akan membawa dia kepada penguasaan bahasa tersebut. Kalau nak menguasai bahasa Inggeris, hafal kata-kata yang cantik yang dihasilkan oleh cerdik pandai dia. Boleh hafal, boleh kuasai lah bahasa tu dengan cepat. Dan insya-Allah kalau tidak apa-apa soalan ataupun komentar atau apa-apa yang begitu, ya.
Nah. Ya. Jadi dia yang satu lagi, Burdah Imam Busiri ni betul lah, dia memang kita tak boleh nak menggali segala rahsia yang ada dalam Burdah ni hanya dengan mungkin sebulan ataupun sebentar ataupun mengikut kelas macam ni saja. Mungkin kita perlukan waktu dan masa. Okay, dia macam long life learner juga Burdah. Burdah ni memang puisi yang sangat cantik, yang bermanfaat. Kemudian ada banyak lagi rahsia yang kita akan kupas yang mungkin kita perlukan masa sebenarnya untuk mengetahui segala rahsia dan keindahannya. Tema dia pelbagai, bukan cinta Nabi saja, dalam tu ada diselitkan hormat kepada para sahabat. Itu dia nak rot syiar. Kemudian ada satu fasal Quran kan, ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatun mawsufi bil qidami. Itu dia nak rot Mu'tazilah. Dan sebenarnya ada seorang ulama Maghribi itu, dia Syekh Mustafa bin Hamzah. Syekh Mustafa bin Hamzah ni dia kata Burdah ni dia ditulis oleh Imam Busiri bukan setakat nak memuji Nabi saja, tapi untuk menjadi satu puisi yang seluruh dunia baca. Bila orang banyak baca, dia akan jadi budaya. Bila jadi budaya, dan Imam Busiri karang tu di Imam Busiri bubuhlah banyak kebenaran dan benda-benda yang benar yang sepatutnya kita imani dalam puisi tu. Bila dia jadi budaya, makna-makna yang ada dalam Burdah ni akan tertanam dalam minda-minda masyarakat. Bila banyak orang hafal Burdah ni atau faham Burdah ni, orang akan terpengaruh dengan Burdah. Bila terpengaruh dengan Burdah, orang akan kurang ataupun tidak terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang menyesatkan. Jadi Imam Busiri dikira macam satu matan umum lah, matan akidah apa semua tu. Dalam Burdah ni pun ada akidah. Macam mana kita nak percaya pada Nabi, macam mana kita nak percaya pada para sahabat. Lepas tu dia dihafal, dibaca setiap tahun, maka dia jadi macam satu lagu anthem national bagi umat Islam. Nyanyi puisi kegemaran umat Islam sampai umat Islam dapat menghafalnya, menghayati dia dan menanamkan afkar Burdah ni dalam minda. Kerana itu antara tujuan yang Imam Busiri yang kita kalau kaji, kita akan dapati bahawa Imam Busiri dia begitulah dia niat bila dia nak kawan Burdah. Antara mungkin barangkali dia niat begitu. Dalam masa yang sama dia nak puji baginda Rasulullah SAW. Satu lagi qasidah Hamziyah pun begitu. Hamziyah ni tak famous sikit, nanti mungkin kita boleh buat Burdah, boleh buat daurah yang lain. Qasidah Hamziyah. Hamziyah ni lebih lagi 400 lebih. 400 lebih. Kalau Burdah ni 161. Hamziyah ada 400 lebih. Dalam tu juga ada macam Zakir Naik tu. Imam Busiri ni antara salah satu kita kata sesi yang sisi yang majhul lah. Sisi yang orang tak tahu tentang diri Imam Busiri ni. Orang tahu dia sebagai penyair Madah Nabawi saja kan. Tapi yang sebenarnya Imam Busiri ni juga seorang perdebatan agama, antara agama. Dia macam Zakir Naik, macam Ahmad Didat juga sebenarnya. Beliau selalu berdebat dengan orang Kristian dan orang Yahudi menggunakan puisi. Dalam Al-Hamziyah tu ada puisi-puisi dia yang sangat hebat, yang sangat kita kata merobohkan hujah-hujah, merobohkan kedangkalan agama Kristian dan agama Yahudi dalam Hamziyah. Dalam masa yang sama dia sangat cantik. Hebatlah. Nanti insya-Allah kita boleh baca. Jadi saya minta maaf kerana saya agak panjang pada petang ni atau pada tengah hari ni. Yani هذا وبالله التوفيق. هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih kerana bersama saya pada sesi ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.